Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Kaifa halukum? Nak cakap juga bahasa Arab kan? Alhamdulillah, kami doakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Paling penting hari ini anda menonton Tanyalah Ustaz. Yang mana hari ini kita akan bincangkan, kita akan dapatkan manfaat dan ilmu untuk tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Dan percaya atau tidak, anda juga boleh tonton siaran hari ini secara definisi tinggi ataupun HD di www.tonton.com.my. Alhamdulillah. Dan para penonton sekalian, saya Da'i Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Cumanya mesti ramai yang tak sabar kan nak belajar dengan lebih lanjut, dan kita sangat bertuah untuk kita belajar tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23 ini. Pagi ini kita bersama dengan insan yang dah lama saya tak jumpa. Hari ini alhamdulillah bersama lagi dengan beliau yang berbahagia, Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Alhamdulillah Ustaz. Seronok bila bersama dengan Ustaz ni. Sebab apa kita dapat belajar Al-Quran sambil-sambil tu Ustaz, saya yakin ada pesanan-pesanan yang kita boleh belajar dan ada ibrah daripada firman Allah yang kita akan pelajari Ustaz ya. Cumanya para penonton sekalian, ingin juga saya nak ajak anda semua untuk kongsikan siaran kita ini supaya lebih ramai yang menonton. Dan hari ini para penonton sekalian, kita akan belajar tafsir dan taranum. Cumanya Ustaz, mungkin untuk kita belajar dengan lebih lanjut, kita nak dengar juga bacaan ayat suci Al-Quran dialunkan. Jadi mungkin Ustaz boleh bacakan insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai pendahulu bagi perbincangan kita seperti mana yang telah dinyatakan oleh Da'i Hadari tadi. Ya, saya, kalau tak mulakan dengan bicara ayat Allah secara langsung, betul. Kita bimbang, takut-takut tak sampai matlamat yang kita nak dapat daripada pembelajaran Al-Quran kita, iaitulah kita nak melihat, menatap terlebih dahulu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-18 sehinggalah kepada ayat yang ke-23. Insya-Allah. Sama-sama buka Al-Quran mushaf tengok, mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti, iaitu dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kamu diberikan peringatan dan nasihat pengajaran, iaitu maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum yang pelampau. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut, kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sadaqallahul azim. Baiklah, Ustaz, tadi kita dapat baca dan kita dapat dengarkan sedikit makna di sebalik firman Allah tersebut. Jadi mungkin di awal ini kita nak tahu gambaran awal apakah yang kita akan diskusikan surah Yasin ayat 18 hingga 23 ini. Okey, alhamdulillah kita dapat melihat bacaan terjemahan sebentar tadi. Kita dapat ikuti satu demi satu maknanya. Tapi cuba kita lihat daripada sudut sinopsis penceritaan, sebab kita dalam episod penceritaan sebenarnya. Ya. Mereka yang mengikuti episod Tanyalah Ustaz sebelum daripada ini bersama dengan Ustaz Zarifi, Ya, betul. telah pun memulakan episod penceritaan ini bermula daripada ayat 13 yang lalu, di mana kita tahu salah satu daripada metod Al-Quran untuk memberikan keterangan kepada umat manusia antaranya melalui jalan penceritaan. Maka awalan kepada cerita tersebut kita tahu sebuah kisah yang diriwayatkan berlaku di sebuah tempat yang dikelani namanya Antokia. Antokia ni satu wilayah yang berada di antara bumi Turki dan juga bumi Syria. Sampailah ke hari ini wilayah ni masih ada. Cuma peristiwa itu bukanlah berlaku pada hari ini, dan juga bukan berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebaliknya berlaku sebelum daripada itu, tetapi cerita tersebut didatangkan pada zaman Nabi SAW untuk memberikan pelajaran kepada kita. Macam kita katalah, tercatat dalam Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran ni seperti mana yang kita ketahui, ianya memberikan pelajaran tak kiralah daripada zaman manakah ianya dihadirkan cerita tersebut. Dan pastilah cerita ini cerita yang benar, sebab Allah tidak pernah mendatangkan cerita dongeng, dan Al-Quran salah satu sifat dia bukan cerita dongeng, dia cerita yang benar. Maka apa yang telah kita dengari satu ketika, saat ketika mana penduduk di tempat tersebut telah pun mensyirikkan akan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadakan sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana fitrahnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan Rasul yang memberikan bimbingan bagaimana sepatutnya mereka bertindak sebagai seorang hamba Allah. Mestilah nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Mesti kena utuskan Rasul. Ini tugas yang telah Allah berikan kepada para Rasul. Dan ini juga menjadi hujah bahawasanya manusia itu tidak akan diazab seperti mana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulallah. Kami takkan mengazab manusia itu sampailah kami mengutuskan rasul yang akan berhujah dan sebagainya. Pendek ceritanya daripada kisah yang lalu, kita terpaksa flashback sikit. Takut-takut ada yang baru menyertai kita ni. Dekat mana cerita ni Ustaz? So tuan-tuan, bila mana kita lihat daripada ayat yang ke-13 hinggalah kepada ayat yang ke-17, dua orang rasul yang telah diutuskan ditolak oleh masyarakat, Allah perkuatkan dengan rasul yang ketiga juga ditolak oleh masyarakat. So
pada ketika mana Rasul ini ditolak, adakah berpada apa yang telah pun disampaikan oleh 3 orang ini kepada kaum tersebut dalam usaha untuk diberikan peringatan mereka tersebut? Pada hari inilah insya-Allah kita akan lihat bagaimana usaha dakwah ini, walaupun selepas daripada zaman para rasul, ia tetap akan diteruskan oleh manusia yang melihat bahawasanya tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Inilah hari ini kita nak lihat insya-Allah apa butir bicara, siapakah penerus dakwah 3 orang rasul yang telah diceritakan oleh Ustaz Zarifi sebelum daripada ni. Adakah dia tu seorang yang memiliki credibility ataupun kita panggil personality yang hebat sampai boleh menarik manusia walaupun dia merupakan seorang rasul? Kita akan tengok. Adakah kita kata hari ini dakwah itu mesti hanya dijalankan oleh orang macam Da'i Hadari saja contohnya, ataupun ustaz-ustaz saja, ataupun sebenarnya dakwah ini ianya sebenarnya boleh dijalankan bagi sesiapa yang punya ilmu dan juga kesedaran bagi menyahut sabaran bahawasanya dakwah ini ia perlu dilaksanakan sampailah kiamat walaupun selepas daripada ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran untuk kita dan juga pelajaran untuk semua yang cintakan dakwah, cintakan seruan manusia kepada jalan kebaikan dan mencegah mereka daripada jalan keburukan. Allahu Akbar. Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz nyatakan tadi Ustaz ya. Bagaimana dalam Al-Quran ini ada cerita dan ibrah di sebaliknya, dan insya-Allah kejap lagi kita akan tanya juga dari sudut ilmiah, kita nak tahu mengapa dikatakan penduduk tersebut nyatakan mereka sungguh malang bahkan nahas. Kalau nak tahu, sekejap sahaja lagi kita akan dapat perinciannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih untuk terus setia dan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan juga para asatizah yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan pencerahan terhadap pelbagai topik yang kita akan bicarakan. Dan hari ini kita bawakan tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Setiap malam Jumaat baca Yasin kan? Kalau tak faham tak jadi juga. Dan kita dapat perincian bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baik Ustaz, tadi kita dah cerita gambaran awal. Cumanya indah kalau kita bawakan permulaan ayat yang ke-18. Saya tertarik dengan kata-kata firman Allah ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh penduduk Antioquia tu. Kata mereka, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Bayangkan, bukan sekadar menolak, tapi mereka nyatakan mereka rasa malang sebab diutuskan Rasul kepada mereka. Okey, persoalannya kenapa mereka merasa demikian? Silakan Doktor. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bicara daripada ayat yang pertama yang kita tahu ia adalah merupakan lanjutan daripada bicara yang terdahulu. Allah. Bahawasanya kalau kita lihat dalam tafsir, pengutusan rasul-rasul yang 3 ini sebenarnya adalah satu cerita yang ajaib. Sebabkan para rasul ini kalau kita lihat mereka telah diberikan mukjizat. Selain daripada mereka mendatangkan keterangan-keterangan dalam bentuk seruan-seruan mereka, ada mukjizat yang telah diberikan kepada 3 rasul ini sehingga membuatkan kaum yang diseru tersebut mereka sudah kehabisan hujah untuk nak bertentang dengan kebenaran yang dibawa oleh para rasul ini. Mereka nampak kebenaran. Mereka nampak. Seperti mana zaman Nabi SAW, mereka lihat bagaimana Nabi membelahkan bulan. Berbagai peristiwa-peristiwa mukjizat yang dilakukan depan mata mereka sendiri. Dan itulah yang pernah berlaku kepada zaman sebelum daripada zaman Nabi SAW, khususnya pada zaman cerita yang sedang kita ceritakan sekarang. So agak-agak kalau sudah kehabisan hujah, biasanya manusia bila mana dia berhujah ataupun berdebat, kalau sudah kehabisan hujah, biasanya lah dia akan mula memainkan satu jarum yang namanya character assassination, pembunuhan karakter. Kalau kata aku tak boleh menang hujah dengan Da'i Hadari, aku akan burukkan Da'i Hadari. Ilmiah tak boleh dah. Ilmiah tak boleh dah sebab dia kalah. Hujah tetap dimiliki oleh pihak yang berpihak kepada kebenaran. Betul. Sebab kebenaran itu mestilah dipegang sebab sampai bila-bila pun dia akan bertahan. Tapi manusia yang tidak ada hujah, manusia yang tidak berpihak dengan kebenaran, mereka pasti akan menggunakan, minta maaf lah bahasanya cara kotor lah. Mereka melakukan character assassination kepada para rasul tadi. Apa yang mereka gunakan hujah sebagai karakter assassination? Nak sebut pun susah ni. Pembunuhan karakter ni.
Mereka kata sepanjang kami hidup dengan 3 orang rasul ni, hidup kami ni dirasakan malang je lah. Maksudnya, pembawa malang. Pembawa malang itu sebab 3 orang tadilah. Allah. Kalau bukan sebab diutuskan 3 orang tadi, kami ni hidup okey-okey saja. Maka sebenarnya perkara ini telah pun berlaku dalam hayat sebelum daripada hayat Nabi SAW, dan itulah yang berlaku kepada Nabi. Waktu mereka kalah berhujah dengan Nabi, mereka kata Nabi itu orang gila, Nabi kata Nabi itu ahli sihir, mereka kata Nabi itu orang yang membawa cerita-cerita dongeng. Betul tak begitu? Betul. Ya. Padahal mereka pakar puisi. Of course. Inilah yang berlaku sebenarnya. Kalau kita lihat daripada suratul A'raf contohnya, bagaimana Allah menyebutkan dalam ayat 131. Allah menyatakan fa in tusibuhum hasan fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Tak kala mana hidup mereka waktu hidup dengan para nabi ni, mereka hidup senang juga. Ada masa mereka hidup senang. Tapi waktu hidup senang, mereka tak kata disebabkan oleh nabi-nabi yang datang. Mereka kata ini suha kami. Tapi Allah sebut dalam ayat 131 surah Al-A'raf, Allah kata Allahu akbar. Silakan. Kita maaf lupa nak padam. Okey, ulang balik okey. Sama yang mana kak? Sekejap saya sambung balik. Saya lupa nak padam. Sorry. Okey. Okey, saya ulang balik Kalau kita melihat kepada ayat yang ke-131 daripada suratul A'raf, bagaimana Allah menceritakan peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Saat ketika mana Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya, kalau mereka kaum ini memiliki kebaikan-kebaikan, Allah sebutkan fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau mereka dapat kebaikan, cepat-cepat mereka klaim, ini datang daripada usaha kami. Mengaku usaha sendiri. Dia tak mengaku kata sebab Nabi Musa yang membawakan sebab ataupun kebaikan tersebut. Tetapi once bila mana datang saja keburukan dalam hidup mereka, wa in tusibuhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka kata kalau datanglah keburukan saat ketika mendatang tersebut, mereka kata ini puncanya Nabi Musa lah, dan juga pengikut-pengikutnya punya pasal lah datangnya musibah tersebut pada diri kami. Itu sebab kalau tuan-tuan nak tengok adakah itu maksudnya, tuan-tuan lihat kepada ayat yang ke-19. Apa Allah sebut? Qalu ta'irukum ma'akum. Yang dikatakan malang itu bukan sebab Nabi tersebut, tetapi malangnya mereka itu disebabkan kamu sendiri yang telah pun kufur, yang telah menentang para rasul. Sebab kita tahu apa saja jalan yang diambil untuk memaksiati Allah dan juga Rasulnya, for sure akan datang satu masa ketika nanti balasan daripada Allah seperti mana yang telah menimpa kaum Samud, kaum 'Ad, Fir'aun dan juga pengikut dia, kaum Nabi Syuaib. Semua benda telah ditunjukkan bahawasanya musibah ke apa sahaja yang datang kepada mereka sebenarnya adalah daripada sisi Allah sebagai hukuman kepada mereka. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-78, Allah menyebutkan bila mana mereka itu ditimpakan dengan musibah, mereka menuduh Nabi yang menjadi puncanya, Nabi Muhammad SAW menjadi puncanya. Tapi kata Allah apa dia? Apa yang datang daripada musibah, daripada kebaikan itu semuanya datang daripada sisi Allah. Tetapi secara khususnya apa yang menimpa mereka daripada nasib-nasib malang tersebut tak lain tak bukan adalah kerana perbuatan mereka sendiri yang telah pun menyalahi akan perintah Allah dan juga perintah Nabi. Takkan nak tunggu lagi, dah tak mau dengar kan, Allah musnahkan mereka. So itulah yang kita katakan cerita di balik malang yang mereka dakwakan datang daripada Nabi mereka, sedangkan yang malang itulah mereka lah puncanya. Baik, saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan. Memang benar Ustaz, kalau kisah Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun apabila didakwahkan Nabi Musa, katanya tidak sangka aku telah membesarkan sesuatu yang membawa malang kepadaku. Itu yang dinyatakan oleh Fir'aun. Bahkan kaum Lut juga menyatakan sesungguhnya kamu, iaitu Nabi Lut, membawa malang kepada kita, Allah kaumnya. Allahu Akbar. Menyalahkan orang pula. Satu soalan yang cantik daripada Fatin Syuhaidah di Facebook ni, katanya, apakah yang menyebabkan mereka menyalahkan para rasul atas nahas dan malang yang menimpa mereka, Ustaz? Adakah kerana mereka ada sikap sombong dan angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran? Inilah kita kata perangai manusia yang kita tahu ianya sangat-sangat buruk. Telah ditunjukkan semenjak daripada peristiwa Nabi Adam AS dan juga Iblis. Ya, kan? Ya, betul. Macam mana ketika mana Allah menunjukkan kemuliaan itu adalah pada diri Nabi Adam. Menurut siapa? Ilmu yang dimilikinya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Nabi Adam bentangkan segala kata nama yang ada, yang segala ilmu yang ada. Tetapi bila mana
kemuliaan itu telah dibuktikan dengan sebenar-benarnya. Tak kala mana Allah minta kepada malaikat, iblis sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud. Fasajadu illa iblis. Apa dia? Aba wastakbara. Ini yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi menyebutkan kepada para sahabat, apa dia Nabi kata? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibir. Takkan masuk dalam syurga siapa-siapa yang ada secebis saja daripada sombong dalam diri dia. Para sahabat kata, agak-agak siapa di kalangan kita yang langsung tak ada secebis pun rasa sombong? Contohlah kan, kita pakai baju hari ni, kita ada kereta yang baru. Kadang-kadang mesti terasa sikit lah. Lalu Nabi SAW menyatakan, bukan itu yang dimaksudkan dengan kibir pada konteks hadis tersebut. Walaupun kita tahu sombong ni, tinggi diri ni dalam apa juga keadaan tak baik. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi SAW, seseorang itu takkan masuk syurga dengan sebab adanya secebis daripada perasaan sombong tu. Nabi kata, batrul haq wa ghamtun nas. Yang aku maksudkan dengan sombong itu ialah bila mana dia menolak akan kebenaran dan merendah-rendahkan manusia yang lain. Ini yang Allah tak bagi. Sama seperti kisah iblis. Seperti mana kisah iblis, sama seperti mana ni. So dia salahkan orang, dia burukkan orang yang menyampaikan peringatan yang sepatutnya kalau dia terima, dia turut akan dapat kemuliaan, dia turut akan dapat keselamatan, bukan takat dunia, akhirat lagi dia akan dapatkan. Tapi apakan daya, sombong itulah benda yang bahaya dalam diri manusia. Maksudnya sombong dan ego ni menjatuhkan diri sendiri sebenarnya. Betul. Tak ada siapa yang orang kata, kan kita dengar kan, takkan ada orang boleh jalan nongkat langit. Betul. Kok mana pun kita pasti akan masuk ke dalam kubur. So untuk apa sombong tersebut? Apatah lagi terhadap kebenaran. Kalau sombong sesama manusia itu pun sudah dilihat buruk. Apatah lagi kalau kita kata sombong dengan kebenaran. Ada cerita Ustaz? Ada cerita berkenaan tentang benda ni. Kalau kita nak buat satu jenaka satu cerita jenaka lah Tuan-tuan, ada dua orang bergaduh. Bila mana dilihat dalam semak ada satu benda yang bergerak. Orang pertama dia kata, aku jangkakan dalam semak itu ular. Seorang yang kedua kata, tak, dalam semak itu adanya burung. Sebab dah bergerak-gerak kan. Bergaduh. Kata ular, burung. Ular, burung. Ular, burung. Tiba-tiba tengok-tengok daripada semak yang bergoyang-goyang tu, keluarlah burung yang terbang naik ke atas. Maka katalah yang kata burung tadi, tengok, aku kata tu burung, kau tak percaya? Kata yang kedua, tak, itu ular yang boleh terbang. Masih lagi nak menyatakan kata-kata dia tu cukup sombong, cukup kita kata degil dengan kebenaran, sampaikan depan mata pun dia sanggup merendahkan maruah diri dia dengan ilmu yang kita tahu pasti bersalahan. Mana ada ular terbang kan, contohnya kan. Tapi dia sanggup semata-mata kerana konon-kononnya nak jaga aib diri dia, sedangkan dia sedang menjatuhkan dirinya sendiri, menafikan kebenaran tersebut. Allahu Akbar. Ustaz, Ustaz cerita ni, saya terus rasa macam sekilas banyak kisah yang terus bermain, maksudnya ada berlalu di depan mata. Sebagai contoh kita sebut tadi kisah Nabi Musa dan kisah-kisah umat terdahulu. Tetapi cara penolakan itu sama, merendahkan Rasul, merendahkan kebenaran, mengangkat ego. Soalannya, apakah memang resab dalam dakwah akan dibenci hingga sanggup pihak yang menolak itu sanggup untuk ugut, bahkan untuk membunuh? Ustaz? Subhanallah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dakwah penerus kepada dakwah-dakwah yang terdahulu, umat yang terdahulu. Dan kita tahu dalam Al-Quran, sebahagian daripada penceritaan itu adalah melibatkan cerita umat-umat yang terdahulu yang terlibat dalam dakwah nabi-nabi yang terdahulu. Apa tujuannya? Supaya memberikan gambaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam realiti yang akan dihadapi oleh setiap mereka yang menyeru dengan seruan yang sama. Walaupun sampai sekarang ayat yang telah Allah nyatakan dalam surah An-Nahl kan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Seruan daripada dulu sampai sekarang sama. Dan sampailah ke hari ini juga, kalau kita lihat dalam suratul An'am ayat yang ke-34, Allah telah bahasakan kepada Nabi satu bahasa yang sangat menarik. Allah kata, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Wahai Muhammad, ketahuilah, bukan takat kamu sahaja yang telah pun didustai oleh kaum kamu. Kita tahu macam mana pendustaan kaum Nabi Muhammad SAW. Banyak, khususnya di era Mekah kan. Subhanallah, sampai Nabi dilontar dengan batu dan sebagainya ni kan. Tuan-tuan, Allah kata benda tu bukan saja dihadapi oleh Nabi,
tetapi ia telah dihadapi oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelum daripada nabi. Bukan takat mereka itu didustakan, wa'udu, mereka itu juga telah pun disakiti seperti mana telah disakiti diri Nabi SAW. Inilah merupakan satu kita panggil tabiat ataupun tabi'i bagi sifat dakwah. Bukan kita mencari sakit tersebut, na'udzubillah, jangan. Tapi kita kata, bila mana kita bawa kebaikan, pasti akan ada orang yang mencintai keburukan yang akan bertentang dengan kita. Ini adalah merupakan resmi yang akan berlaku dalam hidup para pendakwah. Tetapi kita dalam hidup kita, setiap hari kita mohonlah daripada Allah, ya Allah, berikanlah kita kesejahteraan. Jangan tempah keadaan-keadaan begitu. Tetapi andai katalah ia berlaku, apa yang perlu kita buat? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, Nabi kata, salullah al-afiyah, mohonlah sentiasa daripada Allah kesejahteraan. Nabi kata, la tatamannau liqa al-adu, jangan kalian bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Dakwah ni kan kita mengajak orang, kita seru orang untuk jalan kebaikan. Tapi percayalah, akan tiba satu saat pendakwah-pendakwah ini akan terpaksa berhadapan dengan cabaran-cabaran daripada orang yang tak sukakan kebaikan ini. Tetap akan ada. Pada waktu itulah Nabi SAW menyatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ fathbutu, bila mana kamu terpaksa berhadapan dengan mereka juga, maka hendaklah kamu tetap di atas jalan kebenaran tersebut, sebab kebenaran ini akan tiba ke penghujungnya, sedangkan kebatilan itu akan lenyap. Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri, diceritakan apakah antara yang Rasulullah hadapi. Antaranya Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, meletakkan duri-duri yang tajam di laluan-laluan yang Nabi SAW lalu, hingga kan tumit Nabi SAW yang mulia, Ustaz ya, pernah berdarah dan luka parah. Allahu Akbar. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bincangkan untuk topik kita hari ini, tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Cumanya sambungannya sebentar saja lagi. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan habis. Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda berada, terima kasih dan terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan difahamkan, penonton Tanyalah Ustaz bukan sahaja di Malaysia, ambil bahasa Arab Malaysia, tetapi yang menonton ni juga ada sahabat-sahabat dari Singapura, bahkan ada juga sahabat handai kita dari Indonesia dan juga Bandar Seri Begawan di Brunei. Terima kasih kerana terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad, yang mana kita bicarakan tentang tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Baiklah Ustaz, menyambung perbincangan kita, mungkin kita boleh lihat kepada ayat yang ke-19, bagaimana Rasul-Rasul itu, iaitu 3 Rasul yang diutus itu, 2+1 Ustaz ya. Nahas dan malang itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Cumanya soalan saya, ayat yang ke-19 ni, para Rasul mematahkan hujah mereka dengan menyatakan nahas itu ataupun malang itu kerana sifat mereka sendiri, kufur mereka itu. Persoalannya, kenapa mereka ini seolah-olah dihijab daripada nampak kebenaran? Silakan Ustaz. Inilah kesan daripada penolakan secara berulang-ulang kali. Kalau kita mungkin di saat kita datang kepada kita kebenaran sekali kan, mungkin pada ketika itu kita kata kejutanlah untuk kita kan. Nak terima ke tak terima, luar kebiasaan kan. Yalah, benda-benda yang telah pun berlangsung adat tersebut daripada zaman ibu dan ayah mereka kan tuan-tuan kan. Dia panggil adat-adat orang tua-tua lama mereka kan. So pada ketika mana dakwah tersebut kali pertama diberikan kepada mereka, pada ketika itu mereka mungkin agak terkejut untuk nak menerima sesuatu benda yang baru. Tapi setelah diberikan hujah berulang-ulang kali, apatah lagi dalam peristiwa ini ditunjukkan mukjizat-mukjizat kepada mereka, sesuatu yang sepatutnya tidak boleh ditolak. Kita lah kalau sampai peringkat hari inilah, minta maaf zaman kita kecil-kecil dulu kan hadari, kalau tengok orang buat magic yang kata-kata tahu dia tu semua illusion kan, tipu saja pun kita kata wah hebatnya dia, itu kita dah kagum. Betul. Apatah lagi kita kata mukjizat, dia tak sama macam kita kata magic, sihir. Ia benda yang jelas kelihatan yang takkan mampu dilakukan oleh mana-mana makhluk. Itu sebab ketika mana berlakunya pertempuran ataupun pertemuan di antara ahli sihir yang hebat-hebat di sisi Firaun
dengan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dalam surah Al-A'raf Tuhan cerita ahli sihir yang hebat-hebat pun tunduk sujud pada kebenaran yang telah dibawakan oleh Nabi Musa. Sebab apa? Sebab mereka tahu, kami kenal mana yang namanya sihir, mana yang namanya mukjizat. Pada ketika itulah mereka kata ular yang terhasil daripada balingan tongkat tersebut, ia bukan sihir seperti mana yang mereka perbuat sebelum daripada tali-tali yang hanya nampak ilusinya semata-mata. Tapi bila mana dibaling tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular yang besar, ahli sihir pun kata ini bukan sihir lagi, ini pasti sesuatu yang beyond their capability, lepas daripada kemampuan manusia biasa. Pastilah ada satu kuasa yang lebih besar, iaitulah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun alaihi salam. Tapi ada juga manusia seperti mana Abu Jahal, Abu Lahab, waktu ketika mana melihat bulan dibelah oleh Nabi, diletakkan sebahagiannya belah kanan, sebahagiannya belah kiri. Hari ini ada orang boleh belah bulan. Kuih bulan boleh lah kot. Kecil. Tapi kalau bulan orang kata tak adanya orang boleh buat. Mustahil. Ini bukan illusion. Semua boleh melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau lah dulu ada orang kata alat perakam. Sudah tentulah orang kata benda tersebut akan dapat ditunjukkan kebenarannya. Saya rasa tular. Yalah. Tetapi kita tahu manusia yang telah pun Allah nyatakan sikap mereka dalam ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau soalan tu ditanyakan, Allah sendiri dah sebut. Kalau jenis-jenis, minta maaf bahasa-bahasa saya ni kadang-kadang kepala marmar, tuan-tuan. Bukan takat kepala batu. Keras lagi. Kepala marmar ni, tuan-tuan, walaupun diberikan petunjuk kebenaran tu depan mata, bukan kata belakang-belakang cerita, ini depan mata kamu. Kalau orang kata kenapa mereka itu terhijab daripada kebenaran, satu sebab yang paling besar iaitulah kerana kesombongan yang kita bicarakan tadi. Sombong, degilnya mereka tersebut. Kalau bukan kerana kesombongan, orang yang hadir dengan rendah diri, tawaduk terhadap kebenaran. Contohlah hari ini, kalau ada salah silap saya sendiri kan, ataupun kita ada buat silap dalam rancangan ini, tiba-tiba orang mesej, Ustaz cakap tu salah lah. Kita secara manusiawi kita yang terima ada keterangan tersebut, kita akan terima. Pasal apa? Sebab kebenaran itu tak semestinya berpihak kepada yang namanya ustaz. Kebenaran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun yang dihadapkan kepada mereka kebenaran, dia kena tunduk insaf perkara tersebut, barulah dia akan selamat daripada dihijab akan hati mereka. Itu yang berlaku kepada orang-orang munafik. Dalam ayat yang ke-10 surah Baqarah kan, Allah kata bila mana mereka itu berulang-ulang kali dah siap peluk Islam lagi secara zahirnya, mereka dah lihat kebenaran Nabi, hidup dengan Nabi, tapi sebab dalam hati mereka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kenapa mereka dustakan? Sebab dalam hati itu ada masalah, ada sakit. Apa sakit dia? Ni dia yang namanya sombong sangat, tak nak tunduk kepada kebenaran. Teringat saya kisah Abdullah bin Ubay yang solatnya belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak sangka dialah yang menjadi punca bagaimana pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali. Baik Ustaz, saya suka lihat pada ayat yang ke-19 ini juga ada soalan daripada Nur Dahlia Biru, kita nak bawakan. Adakah kecelakaan yang menimpa semasa di dunia itu sebagai kifarah dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu merupakan cara Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya? Okey. Yang kedua, hamba-hambanya yang ia sayang. Yang keduanya, bagi yang Allah pilih untuk menerima sesuatu ujian agar memberi kesedaran pada dirinya dengan bertaubat, adakah akan diringankan azab ketika dihisap pada hari akhirat? Di hari kena di dunia, di akhirat ringan ke? Silakan Ustaz. Subhanallah. Kalau kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perkara ini, Nabi kata, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Bila mana Allah menyayangi akan seseorang hambanya, adakah dia buat macam kita kalau sayang orang, saya sayang dai hadari contohnya kan, bagi hadari, bagi hadiah, belajar makan, ajak pergi tengok apa nama something bersama-sama. Ialah maksudnya kemanfaatan yang dikongsikan bersama. Tapi sifir bagi sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini ianya sangat-sangat luar biasa. Berbeza. Itu sebab kadang-kadang bila mana kita berhadapan dengan kesukaran hidup, tolong jangan ukur dengan akal dan juga nafsu kita semata-mata. Tapi ukurlah ia dengan ukuran wahyu, yang mana bila mana kita dengar Nabi SAW menyebutkan, tak kala mana Allah mencintai akan seorang hambanya, Allah pasti akan uji dia. Tapi
Adakah ujian tersebut ditanyakan kepada saya tadi, adakah ianya akan menjadi kafarah bagi dosa ataupun ianya boleh berubah menjadi hukuman? Nak tentukan macam mana sebenarnya Ustaz? Bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan, tetapi dia punya cara penentuan tersebut dilihat selepas daripada musibah itu berlaku, bukan sebelumnya. Sebab kita dapat lihat orang yang baik-baik pun diuji oleh Allah. Betul. Orang yang tak baik pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ujian tersebut boleh datang dalam bentuk keburukan dan juga kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan yang namanya keburukan dan kebaikan sebagai satu bentuk ujian daripada sisinya. Tetapi apa sikap kita terhadap ujian-ujian, musibah-musibah, kecelakaan-kecelakaan yang ditimpakan kepada kita? Allah dah jelaskan daripada ayat yang ke-156 Surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan apa dia? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bertindak dengan jalan begini, tak kala mana mereka berhadapan dengan musibah, mereka kembalikan ia kepada urusan Allah yang mereka sangat-sangat yakin takkan datang satu ujian melainkan ianya datang daripada rahmat Allah yang lebih besar daripada kemurkaannya. Pada ketika itulah mereka ambil langkah-langkah yang perlu. Apa langkah yang perlu? Yang pertama sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan diri kita kepada Allah dalam bentuk istirja', lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua dengan istighfarnya, yang ketiga dengan taubatnya, yang keempat dengan doa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu, inilah yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan yang biasa dengan kitab Riyadhus Salihin, buka tajuk yang ketiga berkenaan tentang bab sabar. Tuan-tuan cari hadis yang ke-36, hadis yang ke-37 dalam susunan Riyadhus Salihin. Tuan-tuan akan jumpa apa yang Nabi katakan tidak menimpa seorang Muslim itu daripada yang namanya sakit, daripada yang namanya kesedihan, kesakitan, daripada lesu dan juga letih. Hatta, kata Nabi, satu duri yang tercucuk padanya, hatta syaukah yushakuha, melainkan ianya akan dijadikan oleh Allah sesuatu yang Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya mesti apa dia? Kena redha dengan Allah. Sabarlah. Redha dengan sabar. Tapi siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian tersebut, dia tak redha, dia tak nak kembalikan kepada Allah. Dalam kes ni dia salahkan Nabi dia pula. Salahkan Nabi pula. Salahkan orang lain. Dah tak ada point, dah tak ada. Salahkan orang lain. Inilah petunjuk kepada kufurnya manusia terhadap hakikat qada dan juga qadar yang datang daripada sisi Allah, dan daripada situlah mereka akan didatangkan dalam bentuk azab, hukuman yang kita tahu nanti kisah-kisah penutup nanti bagaimana kaum ini setelah ketika mana mereka menolak dakwah kaum Nabi tersebut, siap perangi pula, bunuh pendakwah yang keempat tadi pula kan. Mereka menerima azab daripada Allah. Itu dia cerita dia. Patutlah ayat yang ke-19 itu ditutup dengan para rasul tu menyatakan bahkan kamu adalah kaum pelampau. Betul. Sebab mereka dah tolak kebenaran, bagi bukti pun tak nak juga, dituduh pula bukan-bukan. Orang kata kalau kata setakat tak dapat nak terima satu-satu kebenaran tu, tahan lagi lah kan? Okey lagi. Bukanlah kita kata kita ni membenarkan orang menolak kebenaran. Tetapi saat kita berfikir, mungkin kita berdiam diri. Tetapi kalau kita menyalahkan kebenaran, menolak dalam bentuk kita menyalahkan kebenaran, benda yang salah kita cuba betulkan, benda yang betul kita cuba salahkan. Semata-mata tak ikut hawa nafsu. Semata-mata kerana kita kata dia nak ikut hawa nafsu dia tadi. Jawabnya mereka lah golongan yang melampau. Wa antum musrifun. Kaum musrifun. Kaum yang melampau. Itu dia satu sebenarnya, kalau tuan-tuan dan perempuan amati, sebenarnya satu teguran untuk kita supaya kalau ada kebenaran depan mata, terima, bukan menafikan. Baiklah Ustaz, kita nak terus berganjak ke ayat yang ke-20. Ini ada satu babak lain pula apabila dinyatakan ketika rasul-rasul itu diancam, bahkan saya yakin ketika itu berlaku hujah-hujah antara rasul dan pengikut ini, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Baik, dari ayat ini kita faham yang lelaki ini merupakan salah seorang daripada kaum ini. Tetapi siapakah lelaki ini? Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang insan ni, kalaulah kita kata dalam hari ini sejarah-sejarah yang begitu bernilai, orang kata ia sejarah yang akan ditulis dengan tinta emas. Betul. Itulah sejarah seorang lelaki dalam satu riwayatnya disebutkan sebagai Habibun Najjar. Ada riwayat yang pelbagai sebab kisah ni tidak diceritakan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebaliknya ia dirujuk kepada riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan begitu. Itulah riwayat-riwayat daripada ahli kitab. Dan ia turut sama dibawakan riwayatnya oleh Ibnu Abbas dalam beberapa pandangannya. Salah satu daripada pandangan yang popular iaitulah dirujuk lelaki tersebut
daripada seorang yang bernama Habib ibn Murrah An-Najjar. Habib ibn Murrah ibn An-Najjar. Okey. Habib ibn Murrah tu nama dia. An-Najjar ni apa dia? Sifat dia sebagai tukang kayu. Oh, carpenter. Beliau adalah tukang kayu. Tukang kayu. Itu sebab bila mana kita tengok dalam ayat ni Allah kata waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datangnya lelaki ini daripada pinggiran kampung. Orang pinggiran kampung kita tahulah pekerjaan dia antara kerja tukang kayu, kerja kampung lah. Nak tunjukkan macam saya sebutkan tadi, dakwah tak semestinya dilakukan oleh orang-orang yang kelihatannya hidup di bandar, yang berstatus ustaz ataupun dai, moderator. Tuan-tuan, kalaulah kita ni orang-orang yang orang tak nampak pun siapa kita, orang tak kenal pun, tapi kita ada kesedaran ilmu, kita ada kesedaran untuk dakwah, sama-sama kita pikul beban ini seperti mana yang dipikul oleh Habibun Najjar satu ketika dahulu, maka insya-Allah dunia dakwah ini akan jadi lebih meriah, lebih akan harmoni dengan penyertaan manusia-manusia walaupun daripada penjuru-penjuru kampung. Bahasa Kedah orang kata orang hulu lah. Orang hulu lah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan nak gelakkan tidak, tuan-tuan, tapi nak sebutkan kemuliaan. Orang hulu pun kalau dia bawa kebenaran, dia tetap mulia. Kalau orang bandar menolak kebenaran, dakwah ini milik semua. Milik semua. Orang bandar zaman Nabi SAW yang menentang Nabi itu bukan orang kampung, orang bangsawan. Orang bangsawan, orang bandar lah kiranya. Yang terima dakwah Nabi siapa dia? Orang miskin dan juga lemah, hamba. Tapi dakwah itu sifatnya siapa yang bawa, maka dia yang mendapat mulia. Kenapa dia dapat mulia? Sebab mereka penerus kepada tugasan para Nabi. Nak dapat tugasan para Nabi ini bukan senang. Kita bukan orang yang dilantik sebagai Rasul. Tetapi dengan kita menyambung tugasan mereka ini, mudah-mudahan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Rasul yang kita tahu takkan tercapai dek kita lah. Tetapi dengan tugasan yang kita sambung ini, seperti mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menyambung tugasan para Nabi yang sebelum daripada mereka. Sahabat-sahabat kan, bila mana Nabi SAW wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka meneruskan dakwah Nabi SAW. Lihat tak betapa mulianya mereka itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Habib An-Najjar kita akan dapat tahu siapakah beliau dan bagaimana beliau begitu berani ke depan untuk membantu para Rasul ini. Perinciannya sebentar saja lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari pasti kita berhadapan dengan pelbagai persoalan, ada juga pelbagai masalah yang membelenggu fikiran kita. Pening dibuatnya. Tapi jangan risau, segala pencerahan dan jawapan itu salah satunya anda boleh dapat dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah kita dapatkan perincian daripada Al-Quranul Karim, Kitabullah, yang mana kita bawakan tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Dan kita juga sangat bertuah kerana Ustaz Syamsul Hakim bersama dengan kita. Baik Ustaz, mungkin kita nak sambung sedikit tentang Habib An-Najjar ni. Beliau sangat berani ke depan, dan apakah yang membuatkan beliau begitu berani walaupun hanya sebagai tukang kayu? Silakan Ustaz. Subhanallah. Ini satu nilai yang kita perlu ada dalam diri kita. Iaitulah bila mana kita berpegang dengan kebenaran. Kebenaran inilah yang akan menghasilkan keberanian, dan keberanian itulah yang kita akan pertahankan akannya sehinggalah mungkin satu masa nanti wala'iyadzubillah kita tak minta keadaan tersebut, tapi kalau itulah takdirnya, maka kita mungkin akan menemui kematian dengan jalan tersebut. Tetapi ketahuilah, mereka yang mati dengan jalan mempertahankan kebenaran tersebut adalah orang yang mulia, seperti mana mulianya Habib An-Najjar yang kita akan lihat mungkin dalam perbincangan akan datang apa yang berlaku selepas mati dia. Tapi kita nak ceritakan terlebih dahulu macam mana beraninya ini digambarkan dalam ayat yang ke-20 ini. Betul. Dia orang yang kita kata, kalau istilah hari ini minta maaf Ustaz, disebutkan jondo. Orang yang tak dikenali pun pada zaman tersebut. Orang kampung, orang hulu. Tak ada pun orang kenal siapa dia. Tapi dialah yang datang, kata Allah, bukan datang dalam keadaan lemah gemalai ataupun kebetulan lalu-lalu tiba-tiba ada siri perdebatan ni aku join sekali lah. Tak. Tapi kata Allah, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalimah yas'a itu kalau kita lihat dalam terjemahannya sendiri pun menunjukkan bahawa sejak kala mana didengar seruan para rasul itu daripada kejauhan dibantah oleh kaumnya, maka dia datang dengan bersegera berlari untuk nak sama-sama mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Inilah yang telah dibuat oleh Habibun Najjar, sehinggalah
Bukan takat itu. Dia bukan takat menyebutkan supaya orang mengikuti para rasul tersebut yang kita akan lihat dalam ayat berikutnya insya-Allah, tetapi dia berani berhujah dengan kebenaran yang diyakini tersebut. Ada dua bentuk penghujahan yang kita akan lihat dalam siri-siri ayat yang akan datang insya-Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kita sepatutnya menginsafi diri kita. Hari ini kita kata kalaulah daripada sudut kebenarannya masing-masing telah pun insya-Allah ada serba sedikit pengetahuan kita terhadap sesuatu yang datang ajarannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Masjid kita ada kuliahnya. Betul. TV 9 kita ada programnya. Macam-macam. TV 3 kita ada programnya. Maksudnya pencerahan terhadap kebenaran agama ni insya-Allah memadai untuk waktu ini bagi tatapan semua. Tapi tinggal kepada kita, apa tanggungjawab kita selepas kita mengetahui kebenaran tersebut? Adakah kita ingin mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Habibun Najjar, iaitulah menyahut akan tugasan dakwah ini, menyambungnya bersama-sama? Inilah persoalan untuk kita semua, untuk sampaikan kepada orang lain. Betul. Nabi sebutkan apa dia? Balighu anni walau ayah. Para penonton sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran depan mata, hendaklah ia cegah dengan tangannya, kalau tak mampu dengan lisannya, kalau tak mampu dengan hatinya, maka itu adalah serendah-rendah iman. Di mana tanggungjawab kita? Baik Ustaz, alang-alang kita berada di soalan ataupun di ayat yang ke-20 ini, ada soalan daripada Sirna di Facebook. Katanya, berdasarkan ayat yang ke-20 surah Yasin, adakah ayat ini menyuruh kita tampil ke depan apabila agama dihina dan bukannya buat tak tahu saja Ustaz? Inilah satu keadaan yang kita harapkan setiap daripada kita itu memikul tanggungjawab yang sama. Betul. Bukan takat kita kata pada isu agama itu dihina, tetapi apa saja yang melibatkan kebenaran yang kita ketahui ia mestilah disampaikan dan dikongsikan dengan yang lain. Itu menjadi tanggungjawab kita. Kalaulah kita kata ibu dan ayah kita dihina, tak ada anak-anak yang sanggup menahan sabarnya daripada mempertahankan keduanya. Misal katalah ayah kita kan, mereka itu dihina oleh sesiapa, pasti kita akan pertahankan ibu dan ayah kita. Adik-beradik kita, saudara mara kita dihina, kita akan berusaha sungguh-sungguh mempertahankan mereka. Tetapi kalau kita katakan dalam urusan agama yang kiranya bagi kita tahu bahawasanya ianya sesuatu benda yang lebih bernilai daripada segala yang lain, kalaulah agama kita ini dihina, maka pada ketika itulah menjadi tanggungjawab kita sama-sama mempertahankannya. Cara mempertahankan itu pastilah seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Keadaan-keadaan yang memungkinkan kita menyampaikan kebenaran tersebut, sama dalam bentuk seruan dakwah kita, ataupun peringatan yang baik, ataupun yang namanya perdebatan yang elok, kesemua ini kita boleh gunakan asalkan ia masih lagi dalam kerangka dakwah kita yang tidak melampaui batas. Jangan pula sebab kita nak pertahankan agama, kita buat benda yang bertentangan dengan agama. Ini tak boleh. Sebab satu kemudaratan tidak akan dapat berupaya membuang kemudaratan yang lain. Ini satu kaedah dalam kaedah-kaedah fiqh. Sebutkan ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang dikatakan kemudaratan itu tidak boleh dibuang dengan kemudaratan yang lain. Oh, engkau hina agama aku ke? Kita ambil tindakan sendiri, pom, kita lebuk, kita tumbuk dia kan, lepuk dia sebagainya. Tak boleh. Islam tak suruh begitu. Dan kita dapat lihat bagaimana sikap Habibun Najjar terhadap penentang-penentang Rasul pada ketika itu. Dia tak ambil tindakan, oh aku ni seorang yang namanya tukang kayu tadi kan, kapak dia ni kan. Buat begitulah. Tak. Habibun Najjar meneruskan tugasan para Rasul yang tidak menggunakan jalan kekerasan, sebaliknya berdakwah dengan keterangan dan juga hujah, sampailah pihak yang menolaknya tadi mati kutu istilahnya. Tetapi apa yang berlaku selepas daripada itu merupakan ujian Allah untuk para pendakwah seperti mana Habibun Najjar. Ini perkara yang kita akan ceritakan dalam sesi akan datang, insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita nak beralih ke ayat yang seterusnya, saya yakin yang menonton ketika ini bukan tak nak sampaikan Ustaz, bukan tak nak berdakwah, tapi yang pertama tak ada confident level, tak ada keyakinan. Yang keduanya takut-takut silap. Macam mana tu Ustaz secara ringkas? Tuan-tuan juga puan-puan, dakwah ini dia ada sifat dia. Apa dia? Nabi SAW telah pun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita cara dakwah tersebut. Dalam surah Yusuf Allah kata apa dia? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Masalah-masalah yang disebutkan oleh yang berbagai dai tadi kan, antaranya tak yakin diri, tak confident dan sebagainya.
permulaan kepadanya iaitulah dakwah itu mesti ditegakkan dengan ilmu. Lantaran itulah daripada sisi perkongsian kita harap masyarakat dapat menimba sesuatu ilmu dan kemudiannya dapat menjalankan fungsi dakwah yang mana fungsi dakwah itu kata Allah kepada Nabi SAW, katakanlah kepada mereka, inilah merupakan jalan aku ala basirah. Jalan dakwah Nabi itu mesti ditegakkan atas basirah, atas sesuatu yang jelas kelihatannya, itulah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, diri aku dan juga orang-orang yang nak ikut jalan dakwah Nabi mesti kena tegakkan dakwah itu dengan ilmu, bukan dengan semata-mata emosi ataupun semangat semata-mata. Ilmu itulah yang patut menjadi keutamaan kita dalam dakwah. Jangan utamakan emosi. Jangan. Tak ke mana Ustaz. Utamakanlah ilmu, betul, betul. Supaya tidaklah timbul pula fitnah kepada agama balik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita bahaya tu. Baik Ustaz, mungkin kita boleh beralih ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-21, bagaimana Allah nyatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata lelaki ni saya sangat kagum. Beliau dahlah berani. Kata Habib An-Najjar ni kata, turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Maksudnya, Ustaz, ada juga digunakan logik akal kepada hujah kepada kaumnya yang tak nak terima tu. Betul. Maksudnya, kamu tak nak terimanya, kenapa? Sebab Rasul ini tak minta apa-apa balasan. Betul ke Ustaz? Dalam bahasa hari ini kita boleh katakan tak rugi apa pun kalau kamu ikut dia. Kan? Ibaratnya begitulah. Bahkan untung lagi. Yes. Sebab kita tahu penghujahan sebelum daripada ni oleh pihak mereka kata, kami ni bila mana bersama-sama dengan Rasul ni asyik malang je. Asyik hilang daripada dunia ini. Betul lah. Tapi kalau kita tanyakan balik dalam bentuk ayat yang dinyatakan oleh Habib bin Najjar ni, apa yang kalian hilang? Apa yang kalian rugi? Sedangkan Rasul tersebut tak kala mana memberikan peringatan, tak pernah meminta sesuatu yang akan menyusahkan kamu ataupun menyebabkan kamu mengalami malang. Bahkan mereka datang lagi. Mereka datang dan mengajak untuk jalan keselamatan. Dan kita tahu ketika mana manusia yang hidup dengan materialistik ni, pastilah apa pun urusan, dia akan kata ini mesti ada something yang dikatakan kita panggil interest ni. Kepentingan diri. Betul. Self-interest ni. So, Nabi-Nabi semenjak daripada zaman-zaman yang terdahulu, kalau kita buka surah Syu'ara lah dan juga surah-surah yang lain banyak sebenarnya, surah Furqan, surah Hud, surah Al-An'am, tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Syu'ara sudahlah. Tuan-tuan akan temui ayat 109, ayat 128, ayat 145, ayat 164, ayat 180. Setiap daripada cerita para rasul yang Allah muatkan dalam surah Asy-Syu'ara, salah satu daripada elemen yang akan diulang sebut oleh para anbiya tersebut bermula daripada ayat 109 cerita tentang Nabi Nuh, ayat 127 adalah cerita Nabi Hud, ayat 145 kisah Nabi Saleh, ayat 164 kisah Nabi Lut, ayat 180 kisah Nabi Syuaib. Semua mereka akan mengulang satu dialog yang sama. Agak-agak apa dia? Apa ya Ustaz? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Seruan dakwah kami ni tak pernah meminta sebarang upah daripada kalian. Tak payah bagi apa-apa sebab ganjaran kami itu adalah daripada sisi Allah. Ini ayat yang diulang-ulang oleh para anbiya yang 5 ini, dan ia juga satu ketika pernah disebutkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengucapkan ucapan yang sama. Tuan-tuan buka surah Furqan ayat 57. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apa yang aku minta daripada kalian untuk mengikuti kebenaran ini bukan tujuannya untuk aku mendapatkan ganjaran. Nabi kalau nak kaya dengan dakwah tersebut, boleh Nabi dah kaya. Nabi boleh kaya. Tapi Nabi kata, aku tidak berharapkan benda tersebut. Betul. Melainkan harap ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kejap lagi kita nak tanyalah bagaimana, adakah itu juga bukti para rasul ini ikhlas dalam berdakwah seperti Rasulullah? Cumanya pencerahannya kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu perkongsian lanjut daripada Al-Fadhil Ustaz, kita akan sambung sebentar saja lagi kerana kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9. Syaratnya terus kekal setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey Ustaz, kejap ya, dia nak ambil dalam. Kembali
bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan saya Da'i Hadari masih lagi kekal temankan anda. Hari ini kita bicarakan tentang tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23, dan saya yakin para penonton sekalian banyak ilmu yang anda dapat. Catat dan sebar luaskan supaya kita dapat jadi macam Habib An-Najjar tadi itu yang kita bincangkan hari ini. Baiklah, kita masih juga bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baik Ustaz, tadi kita dah sampai ke ayat yang ke-21, bagaimana Habib An-Najjar ataupun lelaki yang datang ataupun duduk di pinggir kota ini datang berlari menggesa ataupun mengajak umatnya untuk kaumnya untuk beriman dengan para rasul itu, akan tetapi tetap ditolak. Cumanya ayat yang ke-21 ini ada juga soalan daripada Jura Azlin yang beliau nyatakan, ikutlah orang yang mengajar agama dengan tidak meminta upah. Banyak kali ayat ini disebut dalam Al-Quran, bermakna ianya adalah perkara yang penting. Apakah maksud ayat tersebut, dan bolehkan mereka meminta upah atau bayaran atas pelajaran atau ilmu yang diberikan? Macam mana tu Ustaz? Boleh ke? Ini isu yang boleh kata hot juga hari ini hot kan? Lah. Macam mana kalau penceramah tak dibayar? Boleh? Okeylah. Tuan-tuan juga puan-puan yang rahmati Allah, apa yang kita lihat daripada penegasan ayat yang ke-20 tadi kan, bahawasanya para rasul ni semamanya merupakan insan-insan yang telah pun Allah berikan kecukupan kepada hidup mereka untuk mereka itu melangsungkan tugas mereka, iaitulah yang namanya tugasan dakwah. Okey. Allah telah sebutkan kepada Nabi SAW, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah kamu bagi Allah, cukuplah Allah bagi kamu, dan orang-orang yang mengikuti kamu pun sepatutnya menjadikan Allah itu yang mencukupkan segala-galanya. Lantaran itulah Nabi tak pernah takut dengan rezeki Nabi. Nabi terima sesuatu daripada rezeki bagi dikongsikan dengan orang. Nabi tak pernah menyimpan sesuatu harta yang bagi diterima sebelum daripada tidur, melainkan baginda akan berkongsi dengan orang yang lain. Bahkan sebelum wafat Rasulullah pun disebarkan semua wang dinar emas. Kalau kita dengarkan apa yang telah disebutkan dalam hadis yang lain, innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama innama warathul ilma. Para anbiya ni memang sifat mereka memang tak ada harta yang boleh diwariskan, melainkan mereka akan mewariskan ilmu. Tapi soalan dia, Ustaz, hari ni ustaz-ustaz yang mengajar dekat sekolah yang menyambung tugasan dakwah tersebut, adakah cikgu-cikgu yang mengajar matematik saja yang boleh terima gaji? Ustaz tak boleh terima gaji sebab apa? Tanyalah ustaz macam mana pula kan tak dapat gaji. Tuan-tuan, sebenarnya upah tidak pernah menghalang keikhlasan kita dalam dakwah. Apa pun yang kita buat, kalaupun ianya sememang yang telah ditentukan, contohnya kita kata kita bertugas sebagai imam, tugasan imam, bilal sebagainya, ia adalah daripada bahagian dakwah yang besar. Kita kata imam buat kerja dakwah free dah lah. Tuan-tuan, kita kena faham bahawasanya apa yang dikatakan tugasan dakwah adalah tugasan dakwah. Tetapi apa yang sepatutnya kita sokong daripada tugasan dakwah tersebut, itu tanggungjawab kita bersama. Ya, kita yakin imam-imam kita, bilal-bilal kita, pendakwah-pendakwah kita adalah merupakan orang-orang yang mudah-mudahan dalam diri mereka itu adanya keikhlasan. Tetapi kita tahu tugasan ini adalah merupakan tugasan fardu kifayah. Iaitulah akan ada orang yang perlu buat dan ada orang lain yang mungkin dikecualikan disebabkan ada orang yang telah pun buat. Maka dia terselamat daripada tanggungjawab tersebut. Disebabkan oleh keadaan itulah, bagi kita yang kita tahu kita tidak ada upaya untuk melakukan dakwah, contohnya macam isu-isu yang disebutkan tadi, kurangnya ilmu, kurangnya keyakinan, maka kita tahu kalaulah kita biarkan pendakwah-pendakwah ini, orang yang berkecimpung dalam dakwah ini, tanpa kita menyokong mereka seperti mana para sahabat Nabi SAW menyokong kehidupan Nabi SAW. Isteri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha hartawan. Dia bukan seperti mana Nabi, tetapi sikapnya menyokong dakwah tersebut, ia bukanlah sesuatu yang dilarang. Kalaulah ayat yang disebutkan tadi tentang tidak menerima upah tadi, pastilah setiap kali Nabi berhadapan dengan kesukaran, dihulurkan bantuannya oleh isterinya. Pada ketika itu Nabi kata, jangan bagi, aku tak diterima. Tak. Dalam banyak keadaan kita mendengar Nabi SAW menerima hadiah-hadiah, pernah juga menerima jemputan-jemputan. Kita buka dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Beberapa kali Nabi dijemput ke rumah untuk dihidang dengan makanan-makanan yang tertentu. Maksudnya dari sudut penerimaan upah itu bukanlah menjadi satu kesalahan. Cuma dia ada dawabit dia, ataupun kita panggil dia ada terma dan juga syaratnya. Apa dia? Yang pertama, janganlah perkara tersebut menjadi keutamaan yang utama. Aku takkan buat dakwah kalau tak terima apa-apa. Itu salah. Dan letak pula aku tak terima undangan kalau tak ada tahap-tahap ni. Itu mungkin kita kata ada yang subjektif lah. Tetapkan mungkinlah kita kata contohnya jemput sampai ke Kedah.
nak pergi ke Kedah tu paling kurang kena ada duit minyak sebagainya kan. Kalau kata kawan tu kata, ustaz berapa nak tetap ni, kita kata bagilah yang seadanya, tiba-tiba dia bagi kita RM1 nak berjalan lepas letih ustaz, minyak pun tak lepas tu. So benda tu sebut kita katakan ianya subjektif lah. Kalaupun perlu kepada penetapan yang bersesuaian dengan keperluan, bukan keperluan dakwah tak memerlukan benda tersebut, tetapi keperluan untuk menjalankan dakwah. Kalau tak sampai dengan jalan duit ni, kita tahu hari ni walaupun duit tu bukan benda yang utama, tapi nampak gayanya segala-galanya perlukan duit lagi ni kan. Nak sampaikan dakwah dan sebagainya memang memerlukan kepada dana-dana yang tertentu. So yang pertamanya pastikan dakwah itu tidak yang menjadi penghalangnya itulah duit tersebut, bukan keutamaannya. Yang keduanya, jangan sampai ia dijadikan sebagai sumber pendapatan diri kita yang utama. Sebab apa? Sebab para anbiya adalah merupakan orang-orang yang telah pun bekerja dengan tulang empat kerat mereka sendiri. Ada pekerjaan-pekerjaan sampingan mereka. Kalau dalam dunia hari ini, mungkin ada para asatizah kita yang terlibat dengan perniagaan contohnya. Di samping mereka menjalankan tanggungjawab siang hari untuk menjadi nafkah keluarga, malam hari digunakan untuk tugasan menjalankan dakwah tersebut dan sebagainya. Dan kalaupun memang ada yang 24 jam buat tugasan dakwah, contohnya guru Quran, dia tak duduk mana, duduk rumah dia je lah, maka pada ketika itulah kitalah yang memikirkan tentang keperluan diri dia, memberikan sedikit saraan agar mereka itu tetap dapat meneruskan tugasan dakwah. Bayangkanlah kalau guru Quran ni kata, okeylah, dah sebabkan saya ni dah 7 hari tak makan, lepas daripada ni tak ada dah kelas Quran, saya terpaksa cari rezeki saya. Agak-agak siapa nak ajar anak kita makan pula? Nak ajar anak kita Quran pula kan? So di situlah kita kata, dalam bahasa orang putih, bahasa orang kampung saya, dia kata give and take lah. Give and take lah. Adalah kita kata what you give you get back. Satu benda yang bukan tujuan kita untuk kita panggil personal interest, tidak, tetapi ianya adalah demi kelangsungan dakwah, seperti mana Nabi SAW dibantu oleh para sahabat yang hartawan. Sayyidina Uthman, Abu Bakar, Umar. Mereka membantu dari sudut kita kata logistik, istilah hari ini. Logistik ini maksudnya keperluan-keperluan dakwah hari tersebut. Dan Nabi sendiri sebagai pendakwah yang utama menjalankan tanggungjawabnya tanpa perlu kita kata bimbang tentang urusan tersebut, dan itu semua adalah daripada bahagian yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itulah saya pun para penonton sekalian sebenarnya segan nak minta bayaran daripada tiga tugasan ni kan, tapi itulah keperluan. Baik. Nampak tu dah jadi hujah lah. Okey ustaz. Mungkin kita boleh terus sahaja dengan perbincangan kita ayat yang ke-22. Bagaimana firman Allah menyatakan sudah kaumnya ini masih lagi tak puas hati. Menyatakan pula penduduk Antiokhia menyatakan kepada lelaki ini, iaitu Habib An-Najjar, sudahkah engkau menerima agama mereka, iaitu para rasul itu? Maka dijawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan kepadanya lah aku dan kamu semua pasti akan dikembalikan. Soalan saya, lelaki tersebut menyatakan keimanannya. Cumanya, bagaimana beliau ada sifat begitu berani sedemikian? Sedangkan yang pertama, beliau bukanlah Rasul. Yang kedua, dia seorang, Ustaz. Nak bercakap tu dekat ramai orang. Macam mana ada keberanian sampai tahap macam tu? Inilah kelebihan bagi mereka yang jelas dengan sesuatu pengetahuan ataupun kebenaran. Masya Allah. Bila mana kita jelas dengan sesuatu kebenaran ataupun pengetahuan, kita takkan teragak-agak untuk mengungkapkan sesuatu yang kita yakini, yang kita imani. Dan dalam konteks ini pastilah yang dipersoalkan tadi, yang sibuk-sibuk ajak kami ikut para rasul ni, kau sendiri dah beriman belum? Ayat tu sekarang pun ada. Apa reasonnya? Kau ajak kita orang pergi semayang, kau sendiri dah semayang belum? Contohnya kan? So pada ketika inilah pastilah orang nak melihat daripada perspektif dirinya. Kalau tadi kita kata kita berikan hujah daripada perspektif kerasulan yang tidak meminta upah, yang tidak ada personal interest dalam hidup mereka, itulah insan-insan yang paling kalian patut ikut. Tetapi daripada perspektif diri kamu sendiri, kenapa kamu pilih untuk ikut Nabi tersebut? Orang nak dengar juga penghujahan kamu sendiri. Bukan kita kata, oh orang kata ikutlah dia, semua orang pakai ikut. Siapa sebab apa? Tak ada. Tak apa, ikut-ikut je confirm selamat. Tak boleh begitu. Sebab kita nak ikut sesuatu, pastilah sesuatu itu mestilah kita ketahui terlebih dahulu. Orang kata, Ustaz nak pergi Johor hari ni kan? Ya. Lalu kod mana? Saya kata saya akan lalu kod jalan Mantin ni lah. Boleh ke? Kita orang biasa lalu kod jalan Plus je kan? Saya kata Alhamdulillah hari ni telah sampai pengetahuan saya, kalau nak pergi Johor belah Mersing, belah Penyabung tu kan tempat kita orang mancing tu kan. Contohnya lah kan. Boleh lalu kod Mantin tu. Laluan Negeri Sembilan laluan lama tu. Laluan lama tersebut, dan kadang-kadang lebih cepat sebenarnya. Sebab apa saya berani untuk lalui jalan tersebut? Sebab saya telah pun ada pengetahuan tersebut buat diri saya sendiri.
So bila mana Habibun Najjar yang dipersoalkan keimanan dia, orang kata, kamu yang seru kami ikut rasul-rasul ni, apa pula yang ada pada sisi kamu sendiri? Kenapa kamu punya keyakinan untuk ikut para rasul ni sendiri? Maka jawab Habibun Najjar senang saja. Dia kata, bagaimana aku tidak menyembah Tuhan yang telah pun menciptakan diri aku sendiri? Iaitulah isu penciptaan yang kita tahu ketika mana mereka menyembah yang lain daripada Allah, antara pengujahan yang paling kuat untuk kita mengalihkan manusia daripada menyembah yang lain daripada Allah, iaitulah tentang isu penciptaan. Itu sebab kalau kita buka hatta dalam, minta maaf ya, kalau kita buka dalam kitab-kitab ahli kitab yang lain, tajuk yang awal adalah tajuk berkenaan tentang penciptaan. Kalau kita buka dalam kitab Injil dan juga yang lain, kita akan temui bahagian yang pertama adalah daripada bahagian penciptaan. Sebab apa? Inilah persoalan yang Allah kemukakan dalam perintah yang pertama dalam Al-Quran. Agak-agak di mana? Di Gua Hira. Itu dalam bentuk rentetan cerita. Dalam rentetan ayat pertama ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Allah. Kenapa? Sebab dialah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum penjelasan tentang pencipta. Yes, kalau kata Allah yang menciptakan kita, adakah yang lain berhak untuk disembah selain daripada Allah? Macam kita katalah, kenapa kita taat pada mak ayah kita? Sebab mak ayah kita adalah merupakan insan yang menjadi sebab lahirnya kita di dunia. Lahirnya kita. Wallahu ta'ala. Okey Ustaz, kejap lagi kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan nampaknya banyak yang akan saya tanya lagi ni. Seronok pula cerita ni. Cumanya sambungannya sebentar sahaja lagi. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan setiap hari Jumaat, malam Jumaat kita akan baca Yasin, betul tak? Jadi hari ini pencerahan berkaitan dengan surah Yasin, iaitu tafsir dan taranum surah Yasin ayat 18 hingga 23. Kita dapatkan ilmu berkenaannya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan dalam bola sepak ni hujung-hujung dah ni. Tunggu pengadil tiup whistle je ni kan Ustaz kan. Senyum je kita. Okey, ayat yang ke-22 tadi diceritakan bagaimana Habib An-Najjar ini menjawab dengan begitu tegas, begitu yakin bahawasanya Allah menciptakan aku dan kepadanya lah aku dan kamu pasti akan dikembalikan. Soalan saya, bagaimana kalau dikaitkan zaman sekarang? Mungkin akan ada apabila kita berdakwah, satu tentangan kepada kita akan diperli, alah engkau pun macam ni, engkau pun macam ni. Sebenarnya itu adalah resam yang mana kita pasti akan hadapi zaman sekarang, betul ke Ustaz? Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah, kita tahu bentuk-bentuk cabaran dalam berdakwah ni bukan satu. Iya. Antaranya selain daripada kita kata mungkin disakiti, mungkin kita ni akan disindir, diperli dan sebagainya. Itu benda yang paling orang putih kata common, biasa. Betul. Alah engkau pun tak tahu mana, macam banyak kesilapan dan kekurangan. Tapi kita tahu, kita berdakwah bukan kerana kita hendak mengangkat diri kita lah orang yang paling baik. Tidak. Kita nak mengangkat agama itu. Yes, itu satu. Yang keduanya, dakwah itu juga berperanan untuk kita nak memperbaiki diri kita. Sebab pastilah setiap mulut yang berbicara, setiap telinga yang mendengar, pastilah dirinya lebih berhak untuk mengikuti apa yang diucapkan berbanding orang lain yang mungkin lebih jauh daripada telinganya sendiri. Kita nak suruh orang, sebelum kita suruh orang, pasti kita akan suruh diri kita sendiri kan? Betul. Sebab apa? Sebab itulah tanggungjawab diri kita yang perlu kita tunaikan, iaitulah menuju ke arah kebaikan. Tapi bila mana kita berhadapan dengan keadaan tersebut, jangan sampai ianya mematahkan semangat kita untuk melangsungkan dakwah tersebut. Orang perli sekali, terus kita mengajuk, tak nak dah lah. Ingatkan bila sebut dakwah ni pakat semua terima kan, pakat semua bersorak. Allah dah sebutkan dalam firman-Nya, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqa." Allah dah sebutkan untuk Nabi. Nabi siapa dia? Bagindalah pendakwah yang paling baik, hikmah yang tidak tertanding oleh manusia yang lain. Itu pun kata Allah, "Lau kana 'aradan qariba." Kalaulah matlamat yang nak dicapai dalam dakwah Nabi itu sesuatu yang sangat-sangat hampir, yang orang kata boleh capailah, senanglah. Wasafaran qasida, perjalanan untuk ditempuh bagi tugasan dakwah itu sesuatu yang dapat kita tempuhi dengan selamat sampai ke penghujungnya. Allah kata nescaya manusia pasti akan mengikuti jalan kamu wahai Muhammad.
Allah. Tapi setiap yang mengikuti Nabi SAW, mereka mengetahui bahawasanya bukan semua yang akan dibentangkan dengan kapet-kapet merah, dengan permaidani-permaidani yang hebat untuk menyambut dakwah mereka. Tetapi resmi yang kebiasaannya, pendakwah ini satu ketika pasti akan berhadapan dengan hujaman-hujaman pihak yang tak senang dengan kebenaran yang disampaikan. Pasti akan berhadapan dengan tentangan-tentangan daripada pihak-pihak yang disebutkan tadi melampau tadi. Betul. Semua benda ini adalah sebahagian daripada resmi yang perlu sama-sama kita hayati daripada sirah Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi tersenyum dan banyak daripada ketikanya Nabi SAW menitiskan air mata. Tetapi dalam banyak-banyak keadaan yang sukar tersebut, Nabi tetap dengan doa yang sama. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, aku cuma berharap lagi pada kamu satu je. Tolong berikan hidayah kepada kaum aku. Mereka sebenarnya masih lagi belum mengerti apa yang aku sampaikan ini. Itu saja. Allahu Akbar. Mulanya Islam diturunkan 1400 tahun dulu di Gua Hira, iaitu Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi berdakwah dengan mula-mulanya seorang. Akan tetapi sekarang umat Islam di seluruh dunia hampir 2 bilion, mewakili 25% penduduk bumi. Allahu Akbar. Itulah hebatnya dakwah Nabi SAW. Baik, Ustaz, ayat yang 23, ayat yang ke-23, bagaimana dilanjutkan hujah daripada Habib An-Najjar, katanya, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain dari Allah? Sudah tentu tidak patut. Kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, iaitu berhala-berhala tersebut, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Dalam ayat ini penegasan Habib An-Najjar bahawa apa yang disembah selain daripada Allah tidak dapat memberikan faedah atau kebaikan. Dan perasan atau tidak, saya sendiri pun perasan, ia juga sama dinyatakan kepada mereka yang membawa kebaikan dan sedar hakikat sebenar, seperti mana Rasulullah SAW menyatakan ayat yang sama, Ustaz, iaitu berhala ini tidak dapat memberikan apa baik dan buruk, sama seperti Nabi Ibrahim. Hujahnya, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah merupakan penjelasan lebih lanjut berkenaan tentang ayat yang tiap-tiap hari kita mesti baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita menjadikan hanya senya Allah sebagai sesuatu yang kita sembah, tidak yang lain daripadanya? Betul. Kerana dia yang menjadi dia yang telah menciptakan kita, yang hakikinya. Tak ada siapa yang menciptakan kita selain daripada Allah. Ibu kita cuma satu sebab daripada sebab-sebab yang banyak. Nabi Allah Adam tak dilahirkan oleh ibu dan ayah. Betul. Nabi Isa tidak berayah. Maksudnya kejadian tersebut boleh diadakan walaupun tanpa sebab keduanya. Tetapi perintah daripada Allah supaya kita menghormati ibu dan ayah, walaupun dalam konteks mereka bukan pencipta kita yang hakiki, kerana ia datang daripada perintah Allah. Cuma bahagian yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Bila mana kita telah pun diciptakan oleh Allah, hidup di dunia ini, apa yang Allah tahu daripada kehidupan manusia ni, Allah sebutkan apa dia, falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Kita pasti akan berhadapan dengan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maksudnya kita akan melewati batasan kehidupan itu satu lapis demi satu lapis, yang kita hidup sebenarnya daripada susah kepada susah. Allah. Daripada sempit kepada sempit. Sempitnya kita di alam roh, alam roh. Yeah. Kita pergi kepada dunia yang lebih sempit, alam rahim. Yeah. Daripada alam rahim yang sempit, kita ingatkan keluar daripada perut mak tu lagi lapang. Yeah. Tak, dunia lagi sempit, serabut orang kata. Daripada dunia yang kita kata sempit ni, Allah susahnya ustaz, hati saya ni sempit dunia saya ni. Kubur lagi sempit. Kubur pun sempit juga. Kubur nanti keluar daripada kubur lagi sempit kalau pergi ke neraka. Macam-macam soalan. Na'udzubillah. Satu saja yang luas. Syurga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. So bila mana kita akan menempuhi kesukaran-kesukaran dalam hidup, pastilah sifat orang yang akan mengalami kesukaran, dia mesti kena ada satu tempat yang orang kata istilah hari ini, kalau saya telefon orang ni, mesti dia akan jawab saya punya permintaan untuk saya ditolong. Siapakah sesuatu ataupun apakah sesuatu yang bila mana setiap kali kita meminta pertolongan daripadanya, dia pasti akan menunaikan permintaan kita? Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung harap, Allah, meminta pertolongan, tidak ada yang lain daripadanya. Itu sebab Habib An-Najjar selepas daripada dia menjelaskan tentang kenapa dia menyembah Allah, kerana Allah lah yang telah menciptakan diri dia, dan sebab yang kedua, wa iyyaka nasta'in, iaitulah tak ada mana-mana daripada kalangan makhluk yang mampu berupaya memberikan manfaat dalam hidupnya ataupun mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Hadis Nabi SAW jelas.
qul la in ijtama'atil insi wal qul la in ijtama'atil insi wal jins ala ayyatu walau ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Kalaupun semua daripada kalangan manusia dan juga jin itu bersepakat, bersatu untuk nak memberikan kamu manfaat, mereka takkan boleh memberikan manfaat. Takkan dapat. Begitulah juga pada sudut mudaratnya. Kalaupun mereka itu bersama-sama untuk nak mendatangkan mudarat kepada kita, kalau Allah tak izin, takkan jadi punya. So pada ketika itulah Habib An-Najjar menggunakan hujah ini. Kalaulah kalian boleh berfikir apa yang kalian sembah itu tidak pernah memberikan jaminan keselamatan daripada sebarang kemudaratan ataupun memberikan janji untuk memberikan manfaat, adakah apa yang kalian sembah itu selayaknya disembah? Pastilah kita akan menyembah sesuatu yang memberikan jaminan manfaat kepada kita, dan dia pasti berupaya untuk menghalau kemudaratan dalam hidup kita secara pastinya, bukan secara kebetulannya semata-mata. Maka tidak ada yang lain daripada Allah yang layak untuk disembah. Lantaran itulah ayat 23 ini dirap kefahaman daripada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Sebenarnya yang kita duk sebut 17 kali sehari itu Ustaz, kita mengakui Allah itu tempat kita menyembah. Betul. Dan kepada Allah tempat kita minta pertolongan. Dan sepatutnya itulah yang kita sentiasa amalkan, termasuklah apa yang telah diamalkan dan diiktiqadkan, dipegang oleh Habib An-Najjar ini ketika berhadapan dengan kaumnya. Dan sebenarnya rasa macam tak cukup lah Ustaz. Kalau boleh nak sampai kepada kisah yang selepas tu, tapi itulah penerbit kata sampai ayat 23 saja. Kita akan ada sambungannya pada hari yang lain lah. Kalau dah habis susah juga Ustaz. Tak ada dah tanya Ustaz. Aduh. Cepat pula habis ya. Cumanya Ustaz, sebagai mungkin pelantikan kita, berdasarkan kisah Habib An-Najjar dan juga para rasul yang berhadapan dengan kaum yang begitu degil ini, bagaimana kita, pelantikan kita untuk menyebarkan kebaikan dan kita nak membawa masyarakat ini kembali ke arah yang positif, diri kita juga ke arah yang positif melalui dakwah ke jalan Allah. Tuan-tuan, daripada apa yang kita bincangkan bermula daripada ayat yang ke-18 sampai ayat 23, ada beberapa pelajaran yang besar. Yang pertamanya, kita akan dapat melihat hujah-hujah pihak yang bertentang dengan kebenaran itu sentiasa ada, tetapi yang pastinya hujah yang bertentangan dengan kebenaran ini adalah perkara yang sememangnya kalau difikirkan oleh akal yang waras, ia tidak akan dapat diterima sama sekali. Seperti mana dakwaan malang tadi kan? Mana ada benda yang boleh menetapkan malang kita secara pasti kan? Tak ada. Yang keduanya, dakwah ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Betul. Siapapun kita, tanggungjawab itu terpikul di bahu kita mengikut kepada tahap dan juga keupayaan kita. Walaupun cuma seperti mana yang telah diungkapkan oleh Nabi, cuma menyampaikan satu ayat pesan yang kita yakin kebenarannya, kita tahu pengetahuannya, maka pada ketika itulah menjadi tanggungjawab kita untuk menyahut perintah Nabi, sampaikanlah daripada-ku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Dan kesudahannya, kita tahu bahawasanya dakwah itu mesti ditegakkan dengan ilmu. Baik Ustaz, untuk murnikan program kita hari ini, mungkin doa daripada Al-Fatihah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna hadiyan mahdiya birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad kerana sudi luangkan masa berikan pencerahan tentang surah Yasin ayat 18 hingga 23 hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Allahumma amin. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, dakwah ini letih, dakwah ini pedih, dakwah ini susah. Tetapi percayalah, hakikatnya Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, tetapi gemilangnya Islam di Madinah. Nak dapat kejayaan, kena ada pengorbanan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.